السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita hadir ke rumahnya, untuk kita melapangkan masa di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salat berjemaah, salat maghrib berjemaah, sama-sama dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Sama-sama kita nak memperingatkan diri kita bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semuanya bersifat sementara, tidak kekal. Kalau nikmat pun nikmat yang sementara. Dan nikmat ini, nikmat di dunia ini, dia makin lama makin kurang. Begitu juga kesukaran, kesusahan di dunia ini adalah kesusahan yang bersifat sementara. Manakala kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Dan nikmat di akhirat adalah nikmat yang berkekalan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, na'imun muqim, nikmat yang berkekalan. Dan nikmat di akhirat ini dia sentiasa bertambah. Hari ini sedang kita makan satu makanan, kita sedar. Esok kalau kita makan lagi sedap, lusa lagi sedap, lagi bertambah kesedapan dia. Di dunia ada. Di dunia ini kita makan sedap, esok kita rasa kurang sikit. Selalu duk makan tak mau dah, cari menu lain pula, jembung dah. Tapi nikmat di akhirat dia akan bertambah. Maka sebab itu kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan yang sebenar, adalah akhirat. Kenikmatan yang sebenar adalah kenikmatan akhirat. Penderitaan yang sebenar yang berkekalan adalah penderitaan di hari akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, umat manusia ini, mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Dan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran
datang kadang-kadang menyifatkan tentang kenikmatan akhirat, menyifatkan tentang nikmat-nikmat akhirat, supaya kita ni ada rasa minat, ada rasa teringin, ada rasa nak sangat-sangat, hingga kita mementingkan akhirat lebih daripada dunia. Dalam sebuah hadis dalam kitab Tirmizi daripada Ali karramallahu wajhah, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lamujtama'an lil huril 'ain yarfa'na al aswat lam yasma'il khalaiq mithlaha yaqulna nahnu al khalidat fala nabitu wa nahnu an na'imat fala nabusu wa nahnu ar radiyat fala nasqat fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam syurga ni ada tempat berhimpun. Tempat berhimpun bagi hurul 'ain. Tempat berhimpun bagi bidadari-bidadari syurga. Mereka laungkan. Laungan tadi tidak didengari oleh makhluk-makhluk seumpamanya. Laungan yang begitu hebat. Apa yang mereka kata? Yaqulna nahnul khalidat. Kami ni wanita-wanita yang kekal. Wanita-wanita syurga ni kekal selama-lamanya. Kekal daripada segala segi. Kecantikannya kekal. Tak ada tua lah di akhirat ni. Dia tak ada tua. Dia terus makin segak, makin segak. Hari ni kita tengok segak, esok lagi segak. Kemudian darah dia pun, bila hilang darah dia mai baik. Dia kembali anak darah. Anak darah sentiasa. Nahnul khalidat fala nabil. Kami ni wanita-wanita yang kekal dan kami takkan binasa. Wa nahnu na'imat fala nabusu. Dan kami ni sentiasa dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang lenang, dan kami tidak akan menderita sama sekali. Wa nahnu ar-radiyat fala nasqatu. Kami ni sentiasa, kami ni wanita-wanita yang sentiasa redha, yang sentiasa senang hati, suka. Fala nasqatu, kami tak pernah marah. Jadi wanita-wanita syurga ni tak ada sifat marah langsung. Tapi wanita-wanita dunia ni ada hari dia mood dia baik, masya-Allah. Dia layan kita elok, cakap pun bagus. Tapi ada hari dia mood dia tak baik tu, cakap pun tak mau. Kita tanya petah, dia jawab petah. Kadang-kadang dia marah juga. Kena hari datang Eid ke apa semua, jadi tak elok belakang. Hari itu jadi tak ceria. Hari itu jadi tak elok belakang. Semua jadi tak elok. Tapi wanita syurga masya-Allah sentiasa redha, sentiasa menggembirakan. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Maka bertuahnya kepada sesiapa yang
ianya milik kami dan kami miliknya. Jadi amat betul, amat beruntung orang yang mana menjadi milik kepada bidadari-bidadari syurga, dan dia adalah bidadari-bidadari syurga itu menjadi miliknya. Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ala ardi ahli al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa lama la'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Jikalau seorang wanita daripada wanita-wanita syurga dia menjenguk kepada penduduk bumi ini, pastilah bersinar, bercahaya apa yang antara langit dan bumi. Seluruh muka bumi ini bercahaya. Jadi bidadari Allah Subhanahu wa taala ni, Allah taala bagi satu sinar. Oleh kerana kecantikannya yang berlipat kali ganda Allah taala bagi ini, maka diri dia tadi begitu bersinar. Kalau dia jenguk, tengok penduduk bumi ini, jenguk ya, maka seluruh muka bumi ini akan bercahaya dan akan memenuhi antara langit dan bumi ini wangian. Wangi habis satu dunia. Dan tudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Tudung di atas kepala dia itu lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan segala isi-isi. Masya Allah. Ini yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam kitab Tirmizi juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna ahli al-jannah alladhi lahu 80,000 khadim wa 72 zawjatan wa tunsabu lahu qubbatun min lu'lu'in wa zabarjadin wa yaqutin kama bainal Jabiyah ila San'a. Serendah-rendah penghuni syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serendah-rendah penghuni syurga, selekeh-lekeh penghuni syurga ni, dia ada 80,000 khadim. Seribu 80 khadim. Khadam. Khadam ni ada 1080. Alfun wa thamanun. 1080. Dan ada 72 isteri. (72 isteri. Nah, hadis ini sebut. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada penghuni syurga ni macam 100 orang lelaki-lelaki. Masya Allah. Dan didirikan untuknya satu kubah, satu khemah daripada permata lu'lu'
Zabarjad dan Yaqut. Ini jenis-jenis permata. Permata Zabarjad, permata Yaqut. Didirikan untuknya satu khemah. Dia punya besarnya kama bainal Jabiyah ila San'a. Ini nama satu jarak lah, jarak yang jauh. Dia bayangkan macam mana daripada Jabiyah ke San'a. San'a ni di Yaman. Nama satu tempat. Macam kita kata daripada Kedah ke KL. Orang hebat, orang kaya mana di dunia ini buat rumah daripada Kedah ke KL. Mana ada rumah pun tak ada. Hujung nak sampai ke hujung boleh buat jamak qasar. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala bukan kata syurga, tapi khemah yang dibina, yang ditegakkan, didirikan dalam syurga, yang diperbuat daripada permata-permata. Masya Allah. Dalam Musnad Bazzar daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya, "Ya Rasulullah, anafdi ila nisa'ina fil jannah?" Sahabat-sahabat bila duk dengar Nabi SAW cerita pasal bidadari-bidadari syurga ni sampai berpuluh-puluh ni, timbul satu pertanyaan nak tanya ke Rasulullah, bolehkah kami ni nak bersama dengan wanita-wanita syurga? Kau takat tengok saja. Bolehkah bersama berjima? Apa orang panggil? Berseronok. Baginda kata, "Walladhi nafsi biyadih, inna ar-rajula la yafdi fil yawmil wahid ila 100 azra." Nabi kata, takkan tak boleh pula. Bukan cerita ni takkan nak tengok saja. Nabi kata boleh lah. Demi yang jiwaku di tangannya, di dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan bersama dengan isteri dia dalam satu hari sehingga 100 anak darah. Masya Allah. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا. Nabi SAW bersabda daripada Abi Sa'id Al-Khudri, penghuni syurga apabila dia bersama dengan wanita-wanita syurga, wanita-wanita ini akan kembali darah. Dan kemudian dalam Sahih Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول إي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه
min kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Nabi Musa alaihi salam telah bertanya Tuhannya, apakah serendah-rendah penghuni syurga dari segi kedudukan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, dia ialah seorang lelaki yang datang setelah mana semua penghuni syurga ni dimasukkan dalam syurga belaka. Dah dia ni yang paling lekeh, yang paling lah kita kata nak masuk syurga ni. Malah sekali. Maka diperintahkan kepada dia, masuklah syurga. Lalu dia jawab, Allah Subhanahu wa taala bayangkan kepada dia bahawa syurga tadi penuh belaka. Maka dia kata, wahai Tuhanku, bagaimana dia kata semua orang penghuni syurga ada ambil tempat mereka semua habis. Lalu dikatakan kepadanya, bila dia tengok gitu, dia kata semua orang ambil tempat habis dah. Macam mana nak masuk ni? Lalu dikatakan kepadanya, kamu redha dah kalau diberi kepada kamu seperti seorang raja daripada raja-raja dunia. Macam mana kalau kamu ni dijadikan macam raja dalam raja-raja dunia? Dia terbayang, oi hebatlah raja dunia ni. Raja dunia ni hebat. Kita nampak apa hebat. Apa dia nak semua dapat. Dia pun kata, kalau macam tu tak apa dah, raditu rabbi, aku redha Tuhanku. Tak apa dah, terah raja di dunia ni, tak apa dah. Fayaqul hadha laka wa 'asharatu amthalihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini untuk kamu dan 10 kali ganda. Kamu boleh jadi raja macam raja dunia ni, bukan takat boleh jadi seorang raja macam mana seorang raja, bahkan 10 kali ganda lebih daripada tu kamu dapat. 10 kali ganda daripada yang duk jadi raja di dunia ni. Dalam hadis lain disebut diberi 10 syurga dia lebih besar daripada 10 kali ganda dunia. Dan untuk kamu apa yang diingini oleh hati kamu dan yang menyedapkan pandangan mata kamu. Apa yang kamu teringin kamu dapat. Apa yang kamu pandang elok, itulah yang kamu akan lihat. Itulah nikmat syurga. Semua tengok, semua puas hati belakang. Semua kata sedap belakang tengok. Kita dunia ni tak boleh nak sempurna. Tak sempurna. Kita dah perelok dah. Tengok-tengok ada lagi tak apa nak berkenaan. Tapi akhirat ni Masya Allah, semua perkara-perkara yang disukai oleh nafsu dan akan menyedapkan pandangan mata. Maka dia berkata, fayaqul rabbi raditu rabbi, aku redha wahai Tuhanku. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, siapakah yang kemudian Nabi Musa bertanya,
Nabi Musa tanya lagi, wahai Tuhanku, fa'a'lahum manzilatan, siapa yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga ni? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ulaika alladhina gharastu karamatahum biyadi. Mereka itulah orang yang aku tanam kemuliaan mereka itu dengan tanganku, dengan kekuasaanku. Lalu aku tutup atasnya, aku sudahi atasnya, sehingga mana-mana mata pun tak pernah melihatnya, kemuliaan tadi ataupun nikmat tadi, dan tidak pernah didengar oleh telinga nikmat yang diberi kepada mereka, dan tidak pernah terlintas di dalam mana-mana hati manusia kenikmatan yang akan diberikan kepada mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa misdaquhu min kitabillah ta'ala, sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak mengetahui mana-mana jiwa pun apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata. Jadi kepada orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala sembunyikan nikmat-nikmat, yang mana nikmat-nikmat ini tidak pernah diketahui oleh mana-mana manusia. Jadi daripada sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, semoga memberi kita keinginan, memberi kita semangat untuk kita bersungguh-sungguh lagi dalam mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terselamat daripada azab Allah dan dapat mencapai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sikit kitab Bulughul Maram. Hadis yang berkaitan dengan Kitabus Shaum, berkaitan dengan puasa. Dalam kitab ni muka surat 180, hadis yang ke-10. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kamu, maka bahwasanya pada sahur itu ada barakah, ada keberkatan. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa antara sunnah dalam kita berpuasa ni, kita bersahur. Supaya apa? Dengan kita bersahur tadi, kita ada kekuatan untuk beribadah. Dan supaya kelakuan-kelakuan yang buruk yang hasil daripada kelaparan itu dapat kita kurangkan, dapat kita hindar. Kadang-kadang bila puasa ni dia tak sahur, lepas itu dia lapar tu, jadi buat kelaku macam-macam, macam-macam kelaku. Waliyatasaddaq ala man yas'al aw yajtami' ma'hu fil akli. Satu lagi dia kata,
supaya kita dapat bersedekah pada orang yang meminta atau berhimpun bersama mereka ketika makan. Satu lagi, dengan kita bersahur ni, kita mendapat doa malaikat. Itu barakah kan? Kerana Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah taala beri rahmat, malaikat yusalluna, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang bersahur. Satu lagi, sahur ni waktu ibadah, waktu kita berzikir, beristighfar. Dalam Quran sebut wa fil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa ni waktu sahur lah, mereka memohon keampunan. Memohon keampunan. Dan pada waktu itu diharapkan penerimaan doa daripada orang yang berdoa. Dan juga amalan bersahur ni kita dapat menyalahi ahli kitab. Menyalahi ahli kitab. Ahli kitab ni dia puasa. Dia dah puasa. Jadi ni kita ni dianjurkan supaya kita ni sentiasa menyalahi orang-orang yang bukan Islam. Sebab mengikuti orang kafir ni tanda kita suka cara hidup mereka. Jadi kita ni dianjurkan sentiasa menyalahi cara hidup orang kafir. Tapi dengan sunnah Nabi SAW lah. Jangan menyalahi itu, menyalahi cara kita. Cara ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar. Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Itu beza dia. Dan amalan makan sahur ni ialah sunat. Sunat dan ada keberkatan di dalamnya. Kemudian ada yang berikutnya, hadis yang ke-11. An Sulaiman bin Amir al-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin fa in lam yajid falyuftir 'ala ma'in fa innahu tahur. Rawahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Sulaiman bin Amir al-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berbuka seseorang kamu, maka hendaklah berbuka ia atas tamar, iaitulah kurma. Maka jika tidak memperoleh kurma, maka hendaklah berbuka ia dengan air. Maka bahwasanya itu air mensucikan. Dan pada riwayat yang lain, yaitu hadis yang datang daripada Anas yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ia berbuka ia dengan rutab, yaitu kurma yang muda, sebelum sembahyang. Maka jika tidak ada itu rutab, maka dengan tamar. Maka jika tidak ada itu tamar, meminum ia akan air.
Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menunjukkan kita, mensunnahkan kepada kita apa yang terafdal kita berbuka puasa. Kita mula ni nak start dengan makan apa? Kalau kita ni buat lama lah tak? Kalau buat lama kita. Jadi Nabi SAW bersabda, apabila berbuka, dia kena berbuka atas tamak. Elok-eloknya kau puasa dengan kurma tu. Kau puasa dengan kurma. Lepas itu kalau tak ada kurma, tak ada, maka minum air dulu. Karena sesungguhnya apa? Ia menyucikan. Daripada hadis ni boleh diambil pelajaran, iaitu kita lihat Nabi SAW ni dia menunjuk kepada umat ini bukan takat kebaikan-kebaikan dari segi agama, kebaikan-kebaikan dari segi akhirat, bahkan kebaikan-kebaikan keduniaan pun Nabi SAW tunjukkan kepada kita cara-cara yang menyebabkan kita dapat kebaikan, dapat kesihatan. Maka Nabi SAW tunjukkan kita kalau berbuka apa dulu nak mula. Sini dia sebut hikmah dia tu. Nabi SAW menggalakkan supaya kita makan kurma, supaya kita minum air, kerana memberikan tabiat manusia sesuatu yang manis. Manusia ni tabiat dia sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis ni ketika perut kosong ni, dia lebih, orang panggil apa? Kalau perut ni dia lebih hadap, dia lebih terima. Ad'a ila qabuli, lebih menerima. Ini tabiat manusia ni. Dengan sesuatu yang manis ketika perut kosong, maka dia lebih cepat menerima benda manis. Dan kemudian benda manis ni akan bagi kekuatan kepada penglihatan. Bagi kekuatan pada penglihatan. Sebab apa? Puasa ni pun antara sebab mata kita ni dia jadi lemah. Kekuatan penglihatan dia jadi lemah. Jadi bila bagi benda manis kat dia, dia makin nampak. Kekuatan penglihatan tu akan bertambah. Wal ma'u yartubul kabid, dan air pula dia akan dia bagi lembab kita punya hati. Dia kata al-kabid, kabid ni mana hati, dia tak kering. Bila kering ni masalah dari segi kesihatan. Antara hikmah lah sebut di sini. Jadi apa yang Nabi SAW bagi itu adalah kebaikan kepada tabiat kita dulu, tabiat manusia, sesuai untuk kesihatan kita, bukan saja sunnah tetapi sesuai dengan kesihatan kita. Dan dari segi hukum, perintah di sini adalah al-amru lin-nadab, perintah sunat lah, perintah sunat. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, kata fa innahu tahur, minum air ni kalau tak ada buah kurma ni menyucikan. Al-ma'u mutahhirun wa balighan nihayah fi taharah, fayabda bihi idza lam yujad at-tamar tafa'ulan bi taharatil batin wadh-dhahir wadh-batin wa li'annahu yuzilu al-'atash 'anil naf. Jadi kita harap-haraplah, kita mudah-mudahan
dengan kita minum air ini menjadi simbol untuk membersihkan zahir kita dan batin kita. Jadi begitulah apa yang kita muzakarahkan pada malam ini. Mudah-mudahan yang baik itu kita dapat jadikan pelajaran untuk diri kita kita amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.